Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Cauan semuanya. Bagaimana kabar pagi hari ini semuanya? Luar biasa. Walaupun pakai masker, saya melihat muka-muka yang cerah, yang siap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Amin semuanya. Saya undang kita berdiri. Tak terasa 10 bulan di 2022 Tuhan sudah pimpin kita sampai memasuki bulan yang baru, bulan November. Berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kita semua. Kita mau mengucap syukur melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Kita meresponi kebaikan Tuhan. Kita ambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus, selamat pagi. Dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala apa adanya kami saat ini, kami datang ke hadapan-Mu. Kami ingin beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin mendengarkan firman, dan kami juga ingin menjadi pelaku-pelaku firman. Saat ini Tuhan, layakkan kami untuk datang beribadah kepadamu dengan segala apa yang ada pada kami. Kami ingin memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka. Dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan berikan kekuatan. Dalam bermasalah, berbeban berat, Tuhan bantu angkat semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap beribadah pada pagi hari ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Kasih Allah kita tiada berkesudahan. Kasih Allah kita sudah terbukti melalui anaknya yang mati di dalam kayu salib untuk menebus dosa kita. Saat ini kita akan mengangkat sebuah pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sambil kita mempersiapkan diri juga untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan, oh bersyukur. Bersyukurlah
bersyukur karena kasih setiamu. Terima kasih. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. mari kita ambil waktu sejenak. Naikkan syukur Bapak Ibu semua atas semua kebaikan. Berdoalah, mengucap syukurlah dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Entah itu berkat, entah itu masalah, entah itu musibah, entah itu sakit penyakit, atau apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bersyukurlah karena Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dia Allah yang telah membuktikan dirinya menebus dosa kita. Terima kasih. Syukur untuk semua kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersama-sama sebelum kita menerima perjamuan hari ini, kita mohon pengampunan dari Tuhan.
1 Yohanes 3:4 mengatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu. Tuhan, banyak hal yang Kau perintahkan kepada kami, tapi tidak bisa kami lakukan dengan baik. Tuhan, sebagian kami sudah berupaya, berusaha, tapi Tuhan kami tetap saja belum sepenuhnya bisa melakukan apa yang Kau perintahkan. Mohon Tuhan mengampuni kami. Kami datang kepadamu Bapa, memohon pengampunan itu daripadamu, sehingga waktu kami menerima perjamuan hari ini, kami dilayakkan oleh Tuhan duduk semeja dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami Tuhan, sehingga kami semakin mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih lagi, dan lebih lagi Tuhan. Dan hati kami dikobarkan untuk semakin mengasihi dan melayani Tuhan. Tuhan, kami terima pengampunan-Mu hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Baik, kita bersama-sama akan mempersiapkan diri menerima perjamuan hari ini. Jemaat saya persilakan duduk dulu. Perjamuan kudus sesuai dengan keputusan gereja hanya diberikan kepada kita yang sudah dibaptis dan sudah mempersiapkan diri boleh menerima perjamuan kudus hari ini. Rasul Paulus mengingatkan kita di 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita persiapkan roti dan anggur di tangan kita. Silakan dibuka sambil diiringi oleh lagu pujian. Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, dia berkumpul dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti, sesudah itu dia memecahkannya dan mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Demikian dia juga mengambil cawan dan mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita makan roti dan minum cawan anggur dari cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Saya minta jemaat semuanya untuk bangkit berdiri. Sebelum kita makan dan minum, saya persilakan Guru Injil Stefanus memimpin kita di dalam doa. Mari kita angkat roti dan cawan di tangan kita. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur karena anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami orang-orang yang tidak layak ini. Kami bersyukur Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal datang ke dunia ya Tuhan,
untuk mati mencurahkan darahnya dan tubuhnya yang tercabik-cabik untuk mengampuni, menyucikan akan dosa kami. Ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami yang adalah orang-orang yang berdosa, yang merupakan seterumu ya Tuhan. Tapi Engkau tidak memperhitungkan semuanya itu. Namun Engkau rela berkorban bagi kami, mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah keselamatan yang Engkau beri. Dan bukan hanya itu ya Tuhan, Engkau pun memberikan akan Roh-Mu yang kudus untuk terus menyertai kami, sehingga kami boleh dipimpin di dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang senantiasa menurut apa yang Engkau arahkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, setelah kami menerima perjamuan kudus ini, kami boleh terus diingatkan. Karena pengorbanan-Mu inilah kami boleh diselamatkan. Dan kami pun ya Tuhan ingin menjadi anak-anak Tuhan yang mau berkorban untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan ini yang Kau sediakan bagi kami. Biarlah roti dan anggur ini boleh terus mengingatkan akan kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama memakannya. Kita meminumnya. Kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih karena kami sudah menerima Tuhan perjamuan hari ini. Dan kami percaya segala kelimpahan, kasih karunia dan berkat dari surga Tuhan limpahkan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa, biarlah kami Engkau bentuk menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dan kami juga menjadi pembawa-pembawa jiwa bagi Tuhan, sehingga memenuhi kerajaan surga seperti yang Kau kehendaki. Tuhan, terima kasih, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dalam syukur. Amin. Saya serahkan kepada saudara sekalian. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita meresponi perjamuan kudus kita dengan membacakan hukum kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat saya persilakan duduk. Kemarin hari Sabtu jam 6 pagi kita biasa ada doa pagi bersama-sama tapi masih melalui Zoom. Tapi melalui doa pagi itu saya diberkati oleh pembicaraan yang simple. Tapi saya nggak responi, saya dengar saja. Ada salah satu II yang sekarang sudah pindah, rumahnya sangat jauh sekali. Dia berkata, besok Ngai mau ke GKBJ katanya. Ngai sudah kangen banget sama GKBJ. Dan hari ini dia bersama Susu sudah hadir di tempat ini. Apakah itu juga kerinduan kita semua untuk datang beribadah bersama-sama dengan jemaat semua di tempat ini. Dan saya harap kangennya II itu juga kangennya kita semua untuk boleh setiap minggu datang bersama-sama beribadah di tempat ini. Amin Bapak Ibu semua. Amin. Siapa yang sudah merasakan kasih Tuhan? Boleh angkat tangan semua. Wah, semua merasakan kasih Tuhan. Kalau merasakan kasih Tuhan, saya undang kembali berdiri. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah
tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya. Boleh ngomong ke kanan kiri, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan. Ya, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku. Ya. Siapa dia? Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Siapa dia? Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Dia yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama-Nya. Engkau yang termulia, Engkau yang Termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di
dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Amin. Dia berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kemuliaan hanya bagi Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Ada, tadi saya dengar ada yang ada. Capek ya? Ya nggak apa-apa ya yang di rumah jarang gerak, kita di gereja bergerak. Saatnya kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Paul dengan tema sahabat yang mengasihi. Akan diterjemahkan oleh Bapak Simon Petrus. Kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita tenang sejenak. Kita diam di hadirat Tuhan. Penuhi hatiku Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
Mari kita mempersiapkan hati kita, kita masuk dalam doa. 我们预备我们的心进入祷告。 Bapa, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada 我 kami. 们谢谢你莫大的爱在我们身上， Itulah yang memberikan berkat bagi kami sehingga kami bisa berkumpul hari ini. 是给我们恩典，好叫我们能够聚集在一起。 Dan kami juga akan merenungkan sebagian 我 firman-Mu. 们要思想你一段的话， Tolong kami Tuhan, 主啊，你帮助我们， supaya kasih Tuhan itu juga bisa kami berikan kepada sesama kami 好叫你的爱能够分享给别人， di dalam bentuk persahabatan. 就是在我们友谊当中， Sehingga kami saling menguatkan satu dengan yang 我 lain. 们能够互相扶持，互相 Bersama-sama mencapai tujuan hidup kami untuk memuliakan Tuhan. 一同达到来荣耀你的目的。 Mohon Tuhan menolong kami. 主啊，你帮助我们， Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan yang menerjemahkan. 将翻的讲的都交托在你手中。 Dengar doa kami Tuhan. 主啊，你听我们的祷 Dalam 告， nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 主耶稣的名祷告。 Amin. Baik, mari kita bersama-sama kita akan membuka bagian Alkitab yang akan kita renungkan bersama-sama di 1 Samuel pasal yang ke-20. 我们来看撒母耳记上第20章。 Kita akan bacakan dibagi dalam dua bagian, ayat 24 sampai 34 itu dalam bahasa Mandarin. Kemudian nanti bersama dengan saya dalam bahasa Indonesia di ayat 41 sampai 42. 我们中文用第20章第24节到30节。我们来用中文来念第20章第24节开始。大卫就去藏在田野，到了初一日，王坐席要吃饭，王照常坐在靠墙的座位上。约拿单的侍立亚尼尔坐在扫罗旁边，大卫的座位空设。第26节，然而这日扫罗没有说什么，他想大卫一时偶然不洁，他必定是不洁。初二日，大卫的座位还空设。扫罗问他儿子约拿单说：“耶西的儿子为何昨日今日没有来吃饭呢？”第28节，约拿单回答扫罗说：“大卫且求我容他往伯利恒去。”他说：“求你容我去，因为我家在城里有献祭的事。我长兄吩咐我去，如今我坐在你面前蒙恩，求你容我去见我的弟兄。”所以大卫没有赴王的席。第30节，扫罗向约拿单发怒，对他说：“你这顽梗悖逆之妇人所生的，我岂不知道你喜悦耶西的儿子，这起羞辱，以致你母亲露体蒙羞吗？”31节，耶西的儿子若在世间活着，你和你的国位必站立不住。现在我要打发人去，将他捉拿交给我，他是该死的。约拿单对父亲扫罗说：“他为什么该死呢？他做了什么呢？”扫罗向约拿单抡枪要刺他，约拿单就知道他父亲决意要杀大卫。于是约拿单气愤愤地从席上起来，在这初日的没有吃饭，他因见父亲羞辱大卫，就为大卫愁烦。 Baik, kita lihat lagi ayat 41 sampai 42. Kita Baik. baca bersama-sama dalam bahasa 我 Indonesia. 们看 Ya. 41到42节。 Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota.
Baik, kita bersama-sama akan merenungkan tema kita sahabat yang 我 mengasihi. 们今天要来默想朋友的爱。 Tolong slide-nya di ini ya. Oke. Sahabat yang mengasihi. 朋友之间的爱。 Nah, saudara, gereja yang sejati itu ada 3 komponennya. Saudara. 我们知道教会有3个部分。 Ya, yang pertama namanya marturia atau pengajaran. 第一是怎么样来教导。 Gereja yang sejati mesti ada pengajaran yang baik mengenai firman Tuhan. 对真诚的教会，它必须有好的教育给他的会友。 Maka kita kemarin minggu lalu belajar tentang reformasi. 所以我们这个上个星期在讲改教的这个 Martin Luther ingin gereja kembali sesuai dengan kebenaran firman 所以 Tuhan. 马丁路德他要教会归回这原先的那个 Itu 基教 marturia, saudara. 这叫做 Pengajaran 这 yang 叫做教 benar. 导。 Saudara masih ingat Amsal 4 ayat 23? 箴言书第4章第43节， Ada yang hafal? 有人背吗？ Kalau nggak salah waktu itu saya minta kita menghafalkannya. 不错的话，我当时有教我们能够来背。 Ada yang bisa? Amsal 4 23. 第 Ada? 4章第23节， Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 所以你要保守你的心，胜过一切，因为一切都有心发出的。 Menghafal firman Tuhan juga bagian dari pengajaran. 我们知道来背上帝的话也是一个教导。 Ya, semakin banyak yang kita hafal semakin baik. 我们如果背神的话更多，对我们来讲 Ya, 是有 karena 好 kita akan 处的。 selalu diingatkan 因为我 oleh 们常 firman 常会被 Tuhan. 提醒。 Yang kedua itu diakonia. 第二， Diakonia itu pelayanan. 就是怎么来服侍。 Jadi gereja yang sejati itu mesti ada diakonia. 所以真正的教会，它必须在服侍上做得很好， Artinya kita 因 melayani. 为我们要服侍别人， Saling melayani. 我互相服侍。 Itulah wujud dari kita ingin menjadi berkat dalam kehidupan 所以 kita. 我们要在生活上成为别人的祝福。 Selain itu kita juga ingin meresponi panggilan Tuhan dengan ucapan syukur kita melayani. 所以我们要回应神的话，我们在服侍上。 Yang ketiga itu koinonia, yaitu persekutuan. 那么第三就是团契。 Ya, gereja yang sejati mesti punya persekutuan. 我们知道真正的教会，它一定有团契的。 Nah, ini persekutuan bukan ada persekutuan usia indah, persekutuan bukan. 不是有什么各样的团契，不是这 Ini 样， bicara kedekatan kita satu dengan yang lain. 而是在说我们彼此间的那种亲密。 Ya, karena banyak orang ada di gereja yang begitu ramai tapi merasa sendiri. 我们知道有时候我们看到教会非常的热闹，但是他们都是各自各自的， Ya, nggak saling kenal. 因为他们没有彼此认识。 Nah, itu namanya bukan persekutuan. 那个不叫做团契。 Ya, dan hari ini kita akan belajar bagian dari persekutuan yaitu sahabat. 所以我们今天就要从这个团契来思想，我们什么是友爱。 Persahabatan antara orang percaya itu adalah wujud koinonia di dalam gereja. 那么友谊就是我们在这个教会里面有团契， Sahabat yang mengasihi. 就是我们有彼此间友谊的爱。 Nah, saudara, mungkin selama ini kita memahami kata persahabatan itu dengan cara kita masing-masing. 我们现在只知道我们的朋友之间只是各自的爱。 Ya, sahabat itu ya sehobi, 我们认为朋友间的爱是我们一样的嗜好， ya sering keluar 但是我们常 bareng. 常一起出去。 Ya, tapi apakah kemudian mereka sering curhat masalah yang ada di dalam hati? 所以是不是他们常常聚在一起能够谈心？ Belum tentu, saudara. 不一定。 Nah, hari ini kita akan belajar dari Yonatan dan Daud. 所以我们今天要从约拿登跟大卫身上我们来学习。 Saudara, mengapa persahabatan itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita? 为什么友谊在我们生活中是那么的重要？
Ada beberapa alasan. 有几个理由 Yang。pertama itu kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. 第一，我们是照着神的形象造的。 Ya, kalau kita tahu Allah kita itu disebut Allah Tritunggal. 如果我们知道我们的神是三位一体的神， Ya, ada 3 pribadi. 有3个位格， Tapi mereka bersekutu demikian eratnya. 但是他们那么亲密的关系， Dan Allah menciptakan kita juga dengan tujuan seperti itu. 所以神造我们就是照他的意思来做， Yaitu berelasi satu dengan yang 要我 lainnya. 们一个跟另外一个的联系很好。 Maka manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. 所以我们成为一个有在社会上有很好一个交 Yang 通 artinya kita membutuhkan orang lain 啊，就 dalam 是意思 kehidupan 说我们 kita. 彼此有一个需 Ya, 要。 apalagi sahabat seperjuangan di dalam perjalanan iman. Wah, kita butuh sekali. 何况是我们属灵的伙伴，在我们生活中更加的重要。 Yang kedua, saudara, seorang filsuf namanya Socrates mengatakan seperti ini. 那苏格里曾经这样说： Ketika dia bertanya dengan satu orang tua, ya apa yang membuat orang tua itu paling bersyukur dalam hidupnya? 所以他被一个老人家问：如果我们一生，我们最感恩的是什么？ Maka lelaki tua itu menjawab, di tengah-tengah pasang surutnya hidup ini, saya sangat bersyukur karena memiliki sahabat-sahabat setia. 他说：我在这个生活的起伏当中，我最有感到很欣慰的就是有一个友谊。 Ya, kita tahu, saudara, bahwa hidup menjadi lebih berarti jika ada sahabat. 如果我们在生活上有活得更有意义，就是我们要有朋友。 Ya, betapa menyedihkan hidup kita kalau kita hidup tidak punya teman sama 如果我 sekali. 们生活着自己活力激情，这样我们是没有意思的。 Dan juga saudara, persahabatan kita dengan sesama orang percaya itu berdampak kekal. 所以，我们如果跟同信仰的那个友谊是非常永恒的。 Artinya hubungan kita itu akan berlangsung selama-lamanya 意思是我们的关系是永远的关系。 sampai ke surga 对， nanti. 到在 Ya, 天堂， karena 我 di 们 surga 前面 nanti saudara tidak ada lagi hubungan suami istri, nggak 所以 ada. 在天堂没有夫妻间的关系， Hubungan orang tua anak nggak ada. 在父子之间也没 Hubungan 有 saudara sekandung nggak ada. 啊，跟兄弟姐妹之间也 Yang 没 ada 有， hubungan persaudaraan sesama saudara seiman. 只有在有同信仰的一同在一起而已。 Jadi saudara, persekutuan itu begitu pentingnya dalam hidup kita. 所以在我们生活当中，团契是何等的重要。 Yang kita kenal dengan persahabatan. 所以，这是因为我们有友谊在 Ya, 当中。 maka dari itu setiap orang perlu sahabat dan setiap orang perlu menjadi sahabat. 所以每个人需要友谊，也需要有朋友在一起。 Untuk itulah saudara, kisah dari Yonatan dan Daud itu dicatat di dalam 所以我 Alkitab. 们知道，约拿登跟大卫就被记载在圣经里面。 Nilai-nilai apa yang kita lihat dari persahabatan Yonatan dan Daud? Saudara? 啊，约拿登跟大卫他们的那一种价值观在哪里？我们能够学习 Supaya 到。 kita tahu bagaimana membangun persahabatan. 所以我们要知道如何来建立我们的友谊。 Apa yang ada di dalam persahabatan Yonatan dan Daud? 所以约拿登跟大卫之间有什么友谊 Yang 呢？ pertama, mereka saling mengasihi. 第一是他们彼此相爱。 Saudara, persahabatan mereka dimulai kalau kita lihat mulai pasal 18. 如果我们看到这个友谊，我们来看第18 Di 节， sana dikatakan jiwa Yonatan dan jiwa Daud berpaut. 我们知道约拿登跟大卫他们是这么很紧的。 Dan di ayat ketiga dikatakan Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. 所以约拿登爱大卫就好像爱自己一样。 Saudara, menarik ya, Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya 我们 sendiri. 看到约拿登爱大卫就好像爱他自己一样，是何等的 Dan 重 maka 要。 di Alkitab itu, di dalam Alkitab hanya Yonatan yang dikatakan mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. 所以在圣经里面，就约拿登就爱别人，就好像爱自己一样。 Bagaimana dengan kita? 那我们又如何呢？
Bukankah setiap bulan di awal bulan kita mengucapkan hal yang sama? 不是我每一个月的第一次礼拜，我们都这样 Apa itu? 还记得吗？ Hukum kasih. 就是爱的律法。 Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 爱你的尽心尽意尽力爱你的上帝。 Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah 第二也是相反，就是 apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu 对，要 sendiri. 爱人如己。 Saudara, kasihilah manusia sesamamu seperti dirimu 所以 sendiri. 要爱人如爱自己一样， Menarik, saudara. 非常有。 Apa artinya mengasihi diri sendiri? 什么叫做爱自己呢？ Sehingga Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. 所以神就讲你要爱他人，好像爱自己一 Jadi 样。 apa artinya mengasihi diri 那 sendiri? 什么叫做爱自己的意思呢？ Supaya kita bisa mengasihi orang lain seperti diri kita. 因为我们知道要爱别人，就好像爱自己 Saudara, 一样。 saya percaya waktu kita mengasihi, kita pasti ingin memberikan yang terbaik untuk orang yang kita kasihi. 如果我爱我们自己，就是要爱给把最好的爱给我们爱的人， Yaitu bentuk kasih. 这是爱的表现， Ingin memberikan yang terbaik. 就是将最好的献给他。 Saudara, kita punya anak, kita mengasihi mereka, kita ingin memberikan yang terbaik buat mereka. 我们有孩子，我们将我们最好的就送给孩子。 Apa yang terbaik buat anak-anak kita? 那对我们的孩子，什么叫做最好的呢？ Apa Lia? 什么呢？ Nah, saudara, kita mungkin jarang merenungkannya. Tapi sebenarnya kita tahu. 其实我们很少去默想，其实我们是知道的。 Ya, memberikan yang terbaik. 我们将最好的给他， Saudara, kita ingin dia mencapai goal tujuan di dalam hidupnya. 所以我们要给他在生活上、生命达到最大的目标， Itulah pemberian yang terbaik. 就是最好的给他。 Dia bisa mencapai tujuan dalam hidupnya. 而在他的生活能够达到他的目标。 Nah, saudara, kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup manusia. 那么人的目标、生活的目标是什么呢？ Tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia 所以 selama-lamanya. 我们生活的目标是要讨神的旨意，直到永永远 Itu 远。 tujuan hidup kita semuanya. 这是我们每个人生活的最终目标。 Memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. 荣耀上帝，也讨他的喜悦。 Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? 那我们怎么样来荣耀上帝呢？ Itu artinya kita melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan 所以说， kita. 我们必须要行上帝呼召我们，他要我们做的一些事情。 Maka boleh dikatakan mengasihi diri sendiri berarti bagaimana kita mengasihi diri sedemikian rupa dan termasuk kita mendisiplin diri supaya kita bisa menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup 所以 kita. 爱人如己，就爱我们自己，意思就是我们怎么样来行上帝要我们在他里面行的。 Menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan 我们必 kita. 须要来回应神给我们的呼召。 Bukankah itu yang paling penting dalam hidup 所以在我 kita? 们生活里面，那个是最重要的。 Ya, ada kata-kata mendisiplin diri. 我们必须要自律。 Ya, ini seringkali jarang dilakukan oleh kita. saudara. 所以很多时候我们很少去实行这个自律的问题， Maka itu tandanya kita tidak terlalu mengasihi diri kita. 所以我们就很少为着自己来爱我们自己。 Mendisiplin diri 我 kita. 们必须要自己要自律， Supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. 我们才能够来行上帝要我们行的。 Itu tentu saja bisa kita wujudkan melalui kesetiaan kita beribadah kepada 就 Tuhan. 是我们对上帝的忠诚与敬拜。 Ya, maka yang masih beribadah di rumah boleh beribadah di gereja 我们无 lagi. 论在家庭的聚会里面，和在教会的聚会， Kita juga mendisiplin diri dengan membaca firman 所 Tuhan. 以自律就是我们要很来时常来读神的话。 Supaya kita selalu diingatkan akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. 所以我们常常被提醒什么是上帝的旨意。
kita juga membiasakan diri kita berdoa. 所以我们也必使自己能够在祷告里面要这样自行， Karena kita mau bergantung kepada Tuhan, bergantung pada pertolongan 因为 Tuhan. 我们必须要靠神，也必须要靠神的帮助。 Itu disiplin-disiplin yang mesti kita 所以 kerjakan. 这些是我们在生活上一定要自律的。 Kalau kita benar-benar mengasihi diri kita 如果真 sendiri. 的我们爱我们自己， Karena dengan cara itulah kita baru bisa memuliakan Tuhan dan menikmati Dia 所以 selama-lamanya. 用这样的方法，我们才能够来荣耀上帝，来整永永远远的一生同在。 Saudara, kalau kita lihat hal yang persis inilah yang dilakukan Yonatan kepada Daud. 所以我们来看，这是约拿单对大卫所做的一切事情。 Jadi Yonatan itu mau apa yang menjadi panggilan Daud itu terjadi dalam hidup 所 Daud. 以约拿单要使上帝被神呼召的一切都能够发生。 Apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup Daud terjadi. 所以神在大卫身上所要做的一切旨意， Dan 约拿单 Yonatan 给他 itu 成全。 berusaha untuk ikut menjadi alat Tuhan dalam menggenapinya. 所以约拿单就跟着要使神的旨意能够成全， Ini satu hal yang luar 这 biasa. 是何等了不起的事 Siapa yang menjadi raja waktu itu? 啊！那个时候谁做王呢？ Saul. 就是扫罗， Anaknya siapa? 是谁的孩子呢？ Yonatan. 是Yang mestinya menggantikan Saul siapa? 要代替扫罗的是谁呢？ Yonatan. 应该是约拿单。 Tapi Yonatan tahu 但是约拿单他自己明 Saul 白， sudah ditolak oleh Tuhan. 他知道扫罗已经被神拒绝了。 Dan dia tahu Tuhan menyerahkan tahta kerajaan itu bukan kepada dia tapi kepada Daud. 所以他也知道神将这个神的王位给大卫，而不是给约拿单。 Saudara, kalau kita lihat di pasal 18. 如果我们看第18章的话， Di sana waktu Yonatan berpaut hatinya dengan Daud. 我们看到约拿单跟大卫是那么的好， Yonatan menanggalkan jubahnya. 所以约拿单就脱去他的那个 Memberikannya 外袍， kepada Daud. 就送给了大卫， Memberikan pedangnya, perisainya. 还有给他的这个盔甲和他的那个刀。 Bahkan panah yang paling dia sukai itu pun dia serahkan 所以 kepada 他 Daud. 将自己最重要的东西也送给了大卫。 Dan mungkin kita melihatnya sekilas tidak ada apa-apanya. 是，可能我们好像一下子看过去没有什么， Tetapi saudara, jubah itu menunjukkan jabatan seseorang. 所以其实那个在表现一个人的身份。 Dengan demikian waktu Yonatan menanggalkan jubahnya berarti dia bersedia memberikan kedudukannya kepada Daud. 所以我们看到，当约拿单把他的外袍脱下来给大卫的时候，就知道他的身份要是给大卫。 Yonatan tahu bahwa Daud akan menggantikan Saul. 约拿单也知道大卫将代替扫罗， Saul juga tahu hal itu. 所以扫罗自己也知道， Itu dicatat di pasal 18, saudara. 在18节里面这样做。 Yonatan mengasihi Daud. 我们看到约拿单他爱大 Dan 卫， dia mau apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi atas hidup Daud. 所以他认为上帝旨意就成全在大卫的身上。 Itulah sahabat yang 所 mengasihi. 以这是我们知道最可贵的友谊。 Lalu bagaimana Daud mengasihi Yonatan? 那么大卫又如何去爱约拿单呢？ Saudara, kalau kita lihat saudara ya, Daud juga sangat mengasihi Yonatan. 所以我们看到大卫也非常爱约拿单。 Di ayat 41 tadi dikatakan mereka bercium-ciuman dan 所以 bertangis-tangisan. 在第41对42节，他们亲属他们互相拥抱哭泣， Karena mereka harus berpisah. 因为他们必须要分开。 Tadinya Yonatan itu tidak mengira bahwa Saul itu akan membunuh Daud. 所以约拿单他不知道扫罗一定要杀大卫， Tetapi setelah dia tahu, dia harus melepaskan Daud. 所以当他知道的时候，他就
能够释放大卫。 Perpisahan itu begitu menyedihkan. 我们知道分离是那么的痛苦， Sampai mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. 所以他们就互相拥抱、亲嘴、哭泣。 Saudara, jangan saudara salah mengerti ya. Ada orang yang mencoba menyelewengkan bagian ayat ini. 所以有的人他将这节圣经拒绝了。 Ya, lihat tuh ya, Yonatan sama Daud itu homo. 他们讲约拿单跟这个大卫他们是同性恋， Ya, mereka dekat begitu loh. 他们那么的亲近， Ya, bercium-ciuman. 他能够互相亲嘴。 Ya, nanti juga Daud mengatakan di dalam 2 Samuel itu bahwa cinta Yonatan itu lebih ajaib daripada cinta perempuan. 所以大卫讲约拿单爱比女人更甚， Nah, orang bilang wah homo ini berdua ya. 所以他们就拒绝圣经说约拿单跟大卫是有同 Ya, 性恋 daripada 的。 orang lain kasih tahu saudara, saya kasih tahu hari ini. 还没有人告诉你，我就先告诉你吧。 Mereka bukan homo. 所以他们是这样做。 Tradisi cium-ciuman itu, cipika-cipiki itu wajar, saudara, pada waktu 我 itu. 们知道在当时二人亲嘴是很平常的 Ya, 事。 sampai sekarang orang Arab ketemu cipika-cipiki kan. 所以我们现在也看到大人跟孩子们他是这样亲嘴， Jadi itu budaya biasa. 其实他们是那个风俗是平常的。 Ya, tapi memang cinta Yonatan kepada Daud itu luar 我 biasa. 们看到约拿单对大卫的爱是很不寻常的， Sampai Daud merasakannya lebih ajaib dari cinta 所以 perempuan. 他们讲比爱一个女人更加的奇 Ya, 妙。 tapi mereka bukan homo. 他们不是同性恋。 Yonatan punya istri, punya anak. 我们这约拿单他也有孩子有妻子， Daud juga punya istri, punya banyak anak. 我们知道大卫也有妻子，也有很多孩 Ya, 子。 istri Daud kira-kira belasan. 我们知道大卫的妻子有10几个， Ya, jadi mereka masih menyukai wanita. 所以他们还是有女人。 Dan juga kisah Daud dan Yonatan itu begitu diagungkan di dalam Alkitab. 我们在圣经里面看到约拿单跟大卫他们是那么的大的伟大， Jadi tidak mungkin itu relasi homo ya, jangan salah saudara. 所以很多人曲解认为那个是同性恋，其实不是。 Saudara, Yonatan dan Daud begitu saling mengasihi. 我们看到约拿单跟大卫是彼此的相爱， Bahkan saudara, Daud itu menganggap nantinya setelah Yonatan mati, keturunan Yonatan seperti keluarganya 所 sendiri. 以就大卫认为约拿单就好像他自己的家人一样。 Saudara, persahabatan yang sejati lahir dari kasih yang tulus. 我们知道是真诚的友谊和真诚的爱。 Karena kasih inilah seorang sahabat akan rela berkorban dan juga saling percaya. 所以因为爱的缘故，他们互相信任，也会能够为别人来牺牲。 Maka yang kedua, mereka saling percaya, saudara. 所以他们互相信任。 Saudara, di pasal 18, Saul mencoba membunuh Daud. 在第18章扫罗打算要杀大卫， Ya, dengan menombakinya 2 kali. 所以他用2支枪Ya, yang tapi salah. mungkin pada waktu itu belum terlihat jelas karena alasannya Saul itu diganggu roh jahat. 他因为那个时候不知道扫罗已经被恶魔所附着， Maka dia melemparkan tombaknya kepada Daud. 所以他就把枪丢给这个 Maka 大 Daud pun 卫。 masih mau menjadi menantu Saul. 其实他还要成为扫罗的那个女婿。 Tapi sudah di pasal 19 itu sudah jelas terang-terangan Saul ingin membunuh Daud. 所以在第19章，我们就很清楚看见扫罗要谋杀大卫， Daud melarikan diri, 所以我 saudara. 们知道大卫就逃跑 Dan di 了。 ayat pasal 20, saudara, Daud meminta pertolongan Yonatan. 所以第20节，我们知道大卫就请这个约拿单来帮助。 Walaupun Yonatan itu anak Saul. Saudara. 其实约拿单是扫罗的儿子， Saudara, Yonatan mau menolong Daud. 但是我们知道约拿单他要帮助大卫， Bahkan dia mempertaruhkan 所 nyawanya 以他甘愿以生命来做担保， untuk melindungi Daud. 来保护大卫。
Saudara, sebenarnya Yonatan mulanya tidak percaya kalau Saul itu mau membunuh Daud. 其实亚拿单他不相信他的父亲扫罗要来杀大卫， Karena Saul itu pernah berjanji di pasal 19. 所以知道扫罗他曾经在19章里面他有一个约， Ya, di situ Saul mengatakan dia karena Yonatan membela Daud, mengatakan buat apa papa itu mau membunuh Daud? Apa salahnya dia? 所以呢，单就问他的父亲扫罗，你要杀大卫，到底大卫犯了什么错呢？ Bukankah selama ini dia sudah membantu kita memenangkan peperangan melawan orang Filistin? 其实大卫这些日子来，他还帮助我们来跟非利士人打仗， Kita sudah lihat dan kita bersuka cita karena itu. 所以我们为了大卫打赢了，我们也非常的喜乐。 Mengapa papa hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah? 那爸爸为什么要来杀害那些没有错的人呢？ Di pasal 19 ayat 6 Saul mendengar perkataan Yonatan 所以在19章第6节，约拿单讲说， dan dikatakan Saul bersumpah 他说扫罗起誓， demi Tuhan yang hidup Daud tidak akan dibunuh. 他说为着永生的上帝，我不杀大卫。 Saudara, itu yang dikatakan oleh Saul 这是扫罗所说的话， bahwa Daud tidak akan dibunuh. 因为他认为大卫他不会杀害他， Tapi kemudian tidak seperti itu. 扫罗认为不是这样的， Saul mau membunuh Daud. 所以我们知道以后扫罗就要杀大卫， Nah, saudara, kondisinya seperti itu, saudara. 所以他的情况就是这样。 Maka kalau kita baca terus nanti Saul akan berusaha mencari Daud di mana dia untuk dibunuh. 所以我们知道扫罗一直在设法在想怎么样来抹杀 Tapi saudara bayangkan, 大卫。 Daud sebagai Saul sebagai seorang raja 我们知道扫罗身为一个王， punya prajurit yang segitu 他有 banyaknya, 这样多的兵丁， mungkin jumlahnya ribuan, 可能只是上千的， tapi mereka sulit menemukan Daud ada di mana. 所以他们还是非常不容易找到大卫在哪里。 Ya, bayangkan kita dicari oleh ribuan orang. 我们知道大卫被上千人来寻找他，还是寻找不着， Ya, mau sembunyi di mana? 他要躲在哪里呢？ Tapi aneh, 但非 Saul 常奇 tidak 怪， menemukan Daud. 知道扫罗他没有意见这个大卫。 Tetapi kalau kita lihat di 1 Samuel pasal 23, 如果我们看撒母记上第23章的话， Yonatan itu begitu mudahnya menemukan Daud. 我们看到约拿单那这么样容易行见了大卫， Yonatan tahu di mana Daud ada. 所以约拿单他其实知道大卫到底在哪里， Jadi dia begitu gampangnya ketemu Daud. 所以他很容易能够寻找到大卫。 Karena apa, saudara? 为什么？ Karena mereka saling percaya. 因为他们互相信任， Saudara, Daud begitu percaya kepada 因 Yonatan. 为他们是那么信任约拿单， Ini satu hal yang begitu mengagumkan, saudara. 这是非常了不起的。 Daud juga selalu minta perlindungan dan pertolongan Yonatan. 所以有时大卫还是常常有约拿单的帮助， Karena Daud percaya Yonatan tidak mungkin mengkhianati dia. 所以大卫也知道约拿单不会背叛他的。 Maka Daud percaya kepada Yonatan. 大卫非常的深信约拿 Dan 单， Yonatan juga percaya kepada Daud. 我们知道约拿单也深信大卫。 Yonatan mengatakan kalau engkau nanti sudah menjadi raja, 约拿单跟大卫讲，如果你成了王的时候， ingatlah akan aku dan keturunanku. 所以你要记得我 Ingat keturunanku juga. 也记得我曾经帮助过你， Dan itu memang yang dilakukan oleh Daud. 这是大卫所做的。 Daud ingat kepada Yonatan. 所以我们看到大卫一直想念着约拿单。 Saudara, yang ketiga itu mereka saling menguatkan, saudara. 第三是他们彼此扶持。 Saudara, yang menarik di sini saya melihat Daud itu orang yang begitu dekat dengan Tuhan. 我们看到大卫是跟神的关系那么近，
Tapi ternyata dia butuh dikuatkan oleh temannya. 但是他需要人家的坚固。 Ya, kita pikirkan kalau orang kerohaniannya bagus, ngapain? Ya langsung Tuhan. 有时候我们认为我们就直接跟上帝就好了， Tapi ternyata tidak, 啊， saudara. 其实不是这样。 Daud itu membutuhkan Yonatan untuk menguatkan dia. 所以大卫其实也是要约拿单来兼顾他。 Dikatakan di pasal 23 itu Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Tuhan. 所以约拿单在23章里面，他是这个大卫更深信大卫来相信上帝。 Yonatan mengatakan kepada Daud, jangan takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. 所以约拿单跟大卫讲：“我的爸爸不会抓到你的， Engkau akan menjadi raja atas Israel. 你必须在以色列中做王。 Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. 所以我会成为你的部下，成为你第二个人。 Saudara, kenapa Yonatan menguatkan Daud? 所以这是约拿单在巩固这个大卫的那个位置。 Saudara, waktu di mana Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja. 当大卫被撒母耳高为王的时候， Sampai nanti Daud naik tahta menjadi raja. 知道大卫已经上了这个帝王的地位。 Itu ada rentang waktu kira-kira 30 tahun, saudara. 相较的时间大概是30年。 Jadi kenyataannya Daud diurapi jadi raja itu baru terjadi 30 tahun kemudian. 所以当大卫被撒母耳高成王的时候，时间相差了30年。 Dan waktu itu Daud diburu-buru seperti anjing oleh Saul. 所以我们知道那个时候大卫被这个扫罗医治，好像 Di dalam 有在追赶。 penantiannya itu Daud juga mungkin meragukan apa benar panggilan Tuhan itu. 所以是大卫在他的一生当中也在怀疑是不是这 Apa 个 benar urapan tidak. Tuhan itu? 是不是上帝的高某？ Saudara, Yonatan menguatkan Daud. 所以我们知道约拿单他去兼顾这个大卫， Engkau akan menjadi raja atas 你 Israel. 必须成为以色列的王。 Saudara, ternyata orang yang rohani pun butuh saudara seimannya. 所以我们知道一个属灵的人也是需要有属灵的同伴， Saudara, kita semua butuh orang lain. 所以我们每一个人都需要别人的帮助。 Butuh sahabat-sahabat yang bisa menguatkan kita. 可能我们有很多的好友来兼顾我们， Saudara, dari bagian ini kita belajar hal yang praktis, cara menguatkan orang lain. 所以这里我们要学习怎么样来兼顾别人。 Bagaimana caranya kita menguatkan saudara seiman 那 kita? 我们怎么样用什么方法使我们这个属灵的同伴能够兼顾？ Caranya kita mengingatkan dia tentang janji Tuhan. 所以我们必须要提醒他，这是神的应许， Janji Tuhan kepada kita. 对神对我们的应许。 Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan 我 kita. 们知道神不曾撇下我们。 Ya Tuhan yang senantiasa melihat peduli dengan 我们看 kita. 到神一直在看顾，一直在保守我们。 Dia akan menolong kita pada waktunya. 所以当我们需要的时候，神必帮助我们。 Ingatkan dia tentang janji 所 Tuhan. 以我们必须要时常记住神的应许， Ingatkan dia tentang firman 我 Tuhan. 们也常常记住神给我们的话。 Saudara, saya sering melakukan hal ini. Saudara. 我常常这样行。 Beberapa jemaat yang mengalami sakit. 还有很多的弟兄姐妹，他们 Ada yang 有 sakit 生病， kanker, 可 saudara. 能他们有癌症， Dan saya katakan kepada mereka, 所以我对他们说， baca Mazmur 23. 所以你必须要读诗篇第23篇， Tuhan adalah gembala. 所以神是我的好牧者， Katakan, 你必须要跟他 Tuhan 说， adalah gembalaku. 我们要对神说，你是我 Sekalipun 的 aku 好 harus 牧者。 melewati lembah kekelaman. 所以我们无论在这个低谷里面， Aku harus melewati sakit penyakit ini yang begitu lama dan tidak ada tahu ujungnya seperti apa. 可能我们患了疾病很久了，不知道后果又是 Tapi 什 aku 么。 tahu Tuhan gembalaku. 但是我们要知道，神是我们的好牧 Dia 者 akan，menyertai aku. 所以他必须有 Dia akan 在， menolong aku. 他必须帮助 Dia 我们。 memberikan aku rumput yang 他 hijau. 给我有青草的翠翠 Air 绿 yang 草， tenang. 所以给我们很平 Dia 静的。 membaringkan aku.
所以他是我堂我。 Aku tahu Tuhanku gembala yang baik. 我们知道你是我的好牧者， Tidak mungkin dia meninggalkan aku. 不曾经离弃过我。 Tuhan akan tetap bersamaku. 所以我们知道神必须时刻与我们同在。 Saudara, setiap kita butuh sahabat seperti itu. 所以我们每个人都需要有友谊的帮助。 Daud pun akhirnya nanti menguatkan Mephiboset anak Yonatan. 所以我们看到以后大卫他也是也兼顾了约拿单， Mephiboset pasti sangat ketakutan 所以他们非常的惧怕， karena dia tahu mungkin Daud akan membunuh dia juga. 他认为大卫可能会杀害他， Tapi Daud ingat perjanjiannya dengan Yonatan. 所以我们知道大卫跟约拿单说， Ya, Daud menerima Mephiboset. 所以他就从这样接受过来。 Saudara, dalam kehidupan kita, saudara, kerohanian kita itu menentukan kualitas persahabatan kita. 所以我们的灵性方面能够证明我们对朋友的友谊。 Ya, jadi saudara, kerohanian kita itu menentukan kualitas persahabatan kita. 所以我们的灵性就证明我们对这个友谊的那种价值。 Saudara, ternyata 为什么？ relasi kita dengan orang lain itu ditentukan oleh kerohanian kita. 所以为什么我们跟别人的关系就证明我们的灵性？ Maka kita mesti memperhatikan kerohanian kita, saudara. 所以我们必须要更新我们的灵性。 Dan salah satu tanda bahwa kerohanian kita baik adalah cara kita memperlakukan orang lain. 所以我们的灵性好，就是我们如何来看待别人。 Waktu saya mengikuti bimbingan pranikah, saudara, 当我在带领辅导的班的时候， pendeta yang membimbing kami itu ngomong begini, saudara. Pendeta yang membimbing kami mengatakan seperti ini. 我的牧师他曾经在辅导的时候跟我这样说。 Dia bilang kalau pasanganmu sering marah-marah, egois, tidak peduli dengan kamu, 如果你的配偶他是时常发怒跟你合不来， itu tandanya hubungannya dengan Tuhan lagi tidak baik. 所以这个是证明他跟神的关系不好。 Saudara nanti cek ya, saudara ya. 所以我们必须要自己去调查。 Ya, maka istri-istri, suami-suami kalau istrimu ya kerohaniannya baik, dukung ya. 如果你的妻子的那个灵性好，你们必须很和谐的。 Dia bersemangat melayani, dukung. 如果我们知道你在服事上，他一定支持你。 Karena dengan dekat dengan Tuhan itu dia bisa memperlakukan kita dengan baik. 所以我们知道他更神越亲近，他们对我们就越好。 Karena apa? 为什么？ Dia takut Tuhan. 因为他怕上帝， Saudara. 敬畏上帝， Dia takut dengan 因 Tuhan. 为他敬畏， Maka dia akan mengasihi kita sepenuhnya. 所以他必须爱，用全心全意的爱我们。 Saudara, waktu saya merenung ini saya ingat saudara sebuah pujian ya lagu yang berjudul Persahabatan Bagaikan Kepompong, saudara. 所以我们知道，我就意识到有一首诗，我们的这个友谊就好像一个茧一样。 Ya, jadi persahabatan bagaikan kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. 一个茧就是从这个虫就变成蝴蝶。 Nah, saudara, ternyata persahabatan itu seperti kepompong. 所以我们知道，我们的友谊就好像一个茧一 Di 样。 mana dari ulat yang jelek, menggelikan, ya menakutkan itu diubah menjadi kupu-kupu yang 所以我们 indah. 知道，茧是一个小虫在里面慢慢的成长，就变成了一个很漂亮的蝴蝶。 Jadi sahabat itu mengubah kehidupan kita. 就是我们的友谊，就是在使我们的生活能够改变。 Sahabat itu menguatkan kita 所以那个友谊是在使我们能够坚固， sehingga kita menjadi yang terbaik. 所以我们变成一个最好的人。 Yang terakhir saudara, mereka saling berkorban. 最后是他们彼此牺牲。 Ya, kita tahu bagaimana Yonatan berkorban untuk Daud. 我不知道约拿单为大卫牺牲， Pengorbanan yang sangat besar.
是一个很大的牺牲。 Karena hubungan Yonatan dengan Saul itu begitu dekat. Saudara. 因为约拿单跟大卫他们是那么的亲近。 Yonatan mengatakan, papaku, apapun kasih tahu aku. 他说约拿单说我的父亲什么事情都告诉我。 Mana? Maka tidak mungkin kalau dia mau melakukan hal yang tidak baik kepadamu, dia tidak beritahukan kepadaku. 所以他要对你下毒手，他也一定会跟我讲的。 Yonatan melindungi Daud 所以约拿单就保护了大 sampai 卫。 dia dikatakan anak sundal. 所以说你是悖逆的孩子。 Saudara. Dan Saul mencoba membunuh Yonatan. 所以我们知道扫罗就开始要杀害他的儿子约拿单， Ya, jadi itu bukan percobaan pembunuhan, bukan. 而不是一直是不是要试探。 Saul benar-benar melemparkan tombaknya untuk membunuh 但 Yonatan. 是扫罗真正的把枪， Saking marahnya dia kepada 因 Yonatan. 为他太对约拿单太失望了，所以他把 Tapi 枪 karena 出去。 Yonatan seorang pahlawan, dia bisa ngeles. 因为约拿单是个英雄，所以他能够闪开。 Saudara, Yonatan berkorban untuk Daud. 我们知道约拿单为大卫牺牲， Dan nantinya juga Daud berkorban untuk Yonatan. 知道大卫也为约拿单牺牲。 Ya, Daud kemudian menerima Mephiboset anak Yonatan menjadi keluarganya, tinggal di istana. 所以约拿单大卫就接受约拿单的儿子在他的王宫里面居住。 Baik saudara, saya akan menyimpulkan saudara khotbah hari ini. 我要指下一个结论。 Saudara, ternyata ada persahabatan yang begitu indah. 我们知道一个伟大的友谊， Ya, Daud, Yonatan sama dengan kita, terbuat dari daging dan 我 darah. 们知道约拿单跟大卫跟我们一样是血肉做的， Mereka bukan makhluk dari planet lain, 他 bukan. 们不是从 Manusia 外， biasa, 他也是我们平常人不从外星 seperti 过 Anda 来 dan 的， saya. 所以他也跟 Tapi 你跟我一 ternyata 样， persahabatan seperti itu bisa ada. 所以他们的之间的友谊能够有这样发生。 Dan kita mesti tahu bahwa persahabatan itu dibangun, bukan dicari. 所以我们知道友谊是互相建立的，而不是我们怎么去 Ya, 寻找。 mari kita membangun persahabatan. 所以我们必须要建立好的友谊。 Saudara, persahabatan Yonatan dan Daud ini adalah satu persahabatan yang luar biasa. 我们看到约拿单跟大卫一个很了不起的一个友谊， Itu dicatat di Alkitab. 所以在圣经里面记载， Dan mungkin yang terindah di dalam sejarah manusia. 可能在我们人的历史上是最完美的。 Karena apa, saudara? 为什么？ Karena selalu dikatakan ada Tuhan di antara mereka. 因为在他们当中有神与他们同在。 Saudara, maukah kita menjadi sahabat bagi orang lain? 我们是不是要成为别人的好朋友？ Mau? 要不要这样做？ Maukah kita menjadi sahabat, orang tua menjadi sahabat bagi 你 anak-anaknya? 知道做家长的成为孩子们的好朋友。 Kakek nenek menjadi sahabat bagi anak mantunya, 我们知道一些那个家娘家婆对他们的女婿的 bagi 好朋友， cucu-cucunya. 他们的孙子， Anak menjadi sahabat bagi papa mamanya. 所以成为他们最亲近的好朋友。 Mau saudara? Mari kita mulai dengan doa berkat yang bisa kita panjatkan untuk mereka. 所以我们必须要用这个祝福的祷告来开始。 Ya, saudara, doa ini dibuat oleh Rolf Gorbok, saudara, penulis buku The Family Blessing. 就是有一个著名的作家，他这样说， Dia selalu mendoakan doa ini ketika anaknya masih tidur. 所以常为他孩子正在睡着的时候， Ya, 为他们 mulai 祷 anak 告。 itu balita. 他的孩子还小， Dia selalu ke kamarnya dan mendoakan 所 dia. 以他到他的房间里面来为孩子们祷告。 Saudara, kelihatan ya? 你们看得到吗？ Saudara, mari kita bayangkan wajah anak kita, saudara. 所以我们要看我们孩子的脸， Dan kita ucapkan doa ini untuk mereka. 所以我们向神为他祷告。 Kita sama-sama lakukan. 我们要一同这样来做。 Oke? Bayangkan anakmu. 我们要来想象我们的孩子，
Dan mari kita bersama-sama ucapkan doa ini. 我们彼此用这样的为他祷告。 1, 2, 3. Kiranya Tuhan terus memberkati engkau dan menjagamu. Kiranya Tuhan membuat wajahnya terus bersinar atasmu dan mencurahkan kasih karunia padamu. Kiranya Tuhan memandang engkau dengan penuh kasih karunia dan memberi engkau kedamaian. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Papa sayang kamu. 所以他的爸爸就用祝福的祷告向孩子们说，愿神的光照他。 Lakukan hal ini kepada anak-anak kita. 所以你要常常用这样的言辞向孩子们祷告。 Jadilah sahabat bagi mereka. 所以我们就他能够带领他们， Tuhan berkati 愿 kita. 神祝福。 Mari kita masuk dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa, kami datang padamu. 主，我们来到你的面前， Tuhan, kami butuh sahabat dalam hidup kami. 我们在生活里面需要有很好的友谊， Dan tolong kami juga untuk menjadi sahabat bagi orang lain. 而且我们要成为别人的好的友谊。 Karena itu panggilan Tuhan bagi setiap kami. 这是神对我们每个人的呼召， Sehingga hidup yang Tuhan berikan kepada kami 神是给我们的生活 bisa menjadi berkat bagi orang 成 lain. 为别人的祝福， Karena kami mau menjadi sahabat bagi orang 因为 lain. 我们要成为别人的友谊。友好， Tuhan, tolong kami. 主啊，你帮助我们， Tuntun kami Tuhan. 主啊，你带领我们， Berikan kami kekuatan. 给我们力量， Sehingga kami bisa menjadi sahabat bagi yang lain. 好叫我们能够成为别人的祝福， Sehingga gerejamu diberkati. 好叫你的教会被祝福。 Karena ada persekutuan yang sejati hadir di tengah-tengah kami. 因为我们在中间有很好的团契， Di mana kami saling mengasihi. 所以我们的灵性意志彼 Saling 此成长 mempercayai. 彼此信 Saling 任， menguatkan. 彼此建 Dan 立， saling berkorban. 彼此牺牲。 Tuhan, dengar doa kami. 主啊，你听我们祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 主耶稣的名， Amin. 阿门。 Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan. Jemaat saya undang untuk berdiri. Bukan menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita sehati berdoa dalam persembahan ini. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus telah memampukan kami pagi hari ini diberi kesempatan boleh beribadah. Kami sungguh adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Kiranya berilah kami satu hati yang bersyukur senantiasa kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan kesempatan Kau anugerahkan bagi kami untuk boleh memberi persembahan. Kami sungguh bersyukur, kami mengingat berkat-berkat-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu, pimpinan-Mu, pemeliharaanmu sungguh indah di dalam hidup kami. Kiranya di dalam setiap lubuk hati kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Kiranya persembahan ini telah kami kumpulkan, kami jadi satu, kami bersyukur. Kiranya Tuhan berkati
supaya boleh menjadi berkat bukan hanya bagi diri kami semuanya, gereja kami, tetapi bagi banyak masyarakat. Tuhan, terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita tetap berdiri, kita dengan sehati bersama-sama berdoa untuk misi gereja kita. Gereja tanpa misi adalah gereja yang mati. Dikarenakan kita berdoa untuk gereja kita, setiap diri kita untuk bermisi. Pada tanggal 10 November ini kita akan diadakan seminar, yaitu belajar bagaimana untuk bermisi. Kita berdoa semua setiap kita menerima amanat agung Tuhan untuk pergi dan memberitakan Injil. Kita dukung di dalam doa, di dalam seminar ini, kiranya saudara-saudari semua bisa ambil bagian. Mari kita dengan sehati berdoa untuk hal ini. Bapa, kami sungguh bersyukur dan terima kasih kesempatan demi kesempatan Kau anugerahkan bagi kami untuk melayani Tuhan, dan kami boleh bermisi mengingat amanat agung Tuhan. Bagaimana kami harus bermisi untuk memberitakan Injil Tuhan. Dikarenakan demikianlah Tuhan, kami bersyukur untuk ada satu seminar, ada satu pertemuan untuk mengajar kami setiap anak-anak Tuhan boleh diberi satu jiwa untuk melayani dan bermisi untuk memberitakan firman Tuhan, menginjili orang lain dan taat kepada amanat agung Tuhan. Kami pergi untuk bermisi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini di tangan Engkau, Engkau berkati dan menjadi berkat bagi setiap peserta. Dan Roh Kudus terus mendorong hati kami, boleh terus ambil bagian dan bersemangat untuk hadir. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang kedua, kita ingat pos kita yang di Tanjung Kait, kita berdoa untuk hari ulang tahun mereka. Kita berdoa pos kita yang ada di Tanjung Kait boleh terus bertumbuh, dan berkembang dan maju, boleh menjadi pos yang memberkati orang sekitar di tempat itu. Kita berdoa untuk hambanya yang melayani pekerjanya, Tuhan berkati terus. Kita doakan dengan setulus hati bagi mereka. Mari kita sehati berdoa. Bapa, kami datang, kami menyerahkan pos kami yang ada di Tanjung Kait di tangan Tuhan teristimewa pada hari ulang tahun mereka. Kami berdoa untuk kiranya pos kami yang di Tanjung Kait boleh menjadi berkat atas pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan. Kiranya kami berdoa untuk hamba-Mu yang melayani di sana, Pendeta Yudi dan rekan-rekan boleh bekerja sama untuk memberitakan Injil, dan jemaat-jemaat boleh membawa jiwa. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari ini. Hari ini kami boleh hadir, semua ini adalah pertolongan Roh Kudus memampukan kami, mengingatkan kami, mendorong kami, menyemangatkan kami. Hari ini kami boleh hadir. Kami mohon Roh Kudus terus bekerja, mendorong setiap pribadi yang hari ini hadir. Kiranya pada minggu yang akan datang kami pun boleh hadir, dan yang tidak hadir pada hari ini kiranya Roh Kudus bekerja mengingatkan mereka pada hari yang diberkati ini, hari yang disucikan oleh Tuhan. Pada hari ini kami boleh hadir bersama-sama untuk menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiga
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah bawalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah yang tidak berkesudahan, penebusan Yesus Kristus yang menyelamatkanmu, dan pertolongan Allah Roh Kudus membimbingmu, menyertaimu, sehingga engkau bisa menjadi sahabat bagi sesamamu, mengasihi dirimu seperti engkau mengasihi Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga mencurahkan berkat-Mu untuk pekerjaanmu, keluargamu, studimu, untuk semua hal yang kau kerjakan. Tuhan menyertaimu, memberkatimu mulai hari ini dan di hari-hari ke depan. Amin. Silakan duduk saat teduh. Baik, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini ada dua jemaat baru, Ibu Sri Yuransari Yulianti dan juga Pak Suyanto. Boleh berdiri? Ya, selamat datang. Selamat datang ya, Tuhan berkati. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Kalau belum ada tempat ibadah yang menetap. Ya, Tuhan berkati kita. Mari kita bersama-sama melihat warta kita untuk hari ini. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita saksikan warta berikut ini. Yang pertama, penyerahan anak. Anak-anak adalah karunia dari Tuhan. Jadi, ketika kita mendedikasikan anak-anak kita kepada Tuhan, kita sedang mendeklarasikan iman, komitmen, dan menunjukkan suatu contoh kepada orang banyak bagaimana kita mengikuti Tuhan Yesus. Upacara penyerahan anak dilaksanakan Minggu 20 November 2022 di Ibadah 1 pukul 7 pagi, bertepatan dengan Hari Anak Internasional. Syarat-syarat mengikuti penyerahan anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua orang tua sudah dibaptis. Yang kedua, orang tua wajib mengikuti kelas bimbingan. Yang ketiga, mengikuti kelas pembinaan yang diadakan setiap hari Selasa pukul 7.30 malam, lewat Zoom. Kelas yang diadakan ada 3 kali pertemuan. Yang pertama adalah tanggal 1 November dengan tema The Power of Vision oleh Pendeta Rusdi Japri. Minggu kedua, tanggal 8 November, dengan tema The Power of Teaching oleh Guru Injil Stefanus Christian. Dan yang ketiga pada tanggal 15 November dengan tema The Power of Modeling oleh Pendeta Stephen Paul. Yang kedua, Kompak Modul 1, Spiritualitas Suami dan Istri. Di dalam konteks pernikahan, suami adalah sahabat rohani bagi istri, dan sebaliknya, istri adalah sahabat rohani bagi suaminya. Landasan Alkitab bagi persahabatan rohani di dalam pernikahan tercatat di dalam Efesus 5 ayat 31. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya, dan keduanya akan menjadi satu. Namun, menjadi seorang sahabat rohani bagi pasangan hidup bukan perkara yang mudah pula. Ada rintangan yang menghalangi kesatuan secara spiritual. Kompak Parenting Modul 1 diadakan bagi Bapak Ibu sekalian, mengangkat tema spiritualitas suami istri. Sabtu, 12 November 2022, pukul 5 sore, dilanjutkan dengan Kompak Sharing. Yang ketiga, HUT GKBC Pos Tanjung Kait. Kita turut bersuka cita karena GKBC Pos Tanjung Kait berulang tahun ke-15. Ibadah syukur dilaksanakan 6 November, sore ini pukul 4 sore, dengan tema Keluargaku Bertumbuh, Gerejaku Bertumbuh. Pembicara oleh Pendeta Randy A. Chuang. Kita berdoa kiranya Gereja Tanjung Kait menjadi gereja yang bertumbuh dan dimanapun dapat menjadi gereja yang berdampak dan menjadi berkat, khususnya bagi warga sekitar. Yang keempat, persekutuan doa misi. Bagi gereja, mewartakan Injil berarti membawa kabar gembira ke segenap lapisan umat manusia, sehingga berkat usaha itu, kabar Kristus dapat masuk ke dalam lubuk hati dan diterima oleh manusia manapun. Dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
sebuah perintah supaya kita pergi menjadi pembawa berita Injil. Mari bersama kita ambil bagian dengan mendoakan seorang hamba Tuhan yang terpanggil untuk melayani misi bagi anak jalanan. Ikuti persekutuan doa misi yang diadakan Kamis 10 November pukul 7 malam melalui Zoom. Bertemakan Amanat Agung melalui pendidikan, sharing pelayanan dari Pondok Domba yang disampaikan oleh Guru Injil Yudi Suhandra Rahman. Yang kelima, kotak saran. GKBJ Cengkareng menyediakan kotak curhat bagi jemaat sekalian yang mau menyampaikan ide, saran, kritik, permintaan doa, atau apapun. Jangan lupa untuk menuliskan nama kalian di surat curhat kalian, dan jangan lupa untuk memasukkan surat tersebut ke kotak yang ada di depan kantor tata usaha. Yang keenam, dialog. Pernahkah kita mendengar orang berkata seperti ini? Saya tidak merasakan hadirat Tuhan. Penyembahannya nggak ngangkat. Saya tidak merasakan apa-apa. Rasanya hambar. Dan lain sebagainya. Kemudian mulai menyalahkan worship leader yang dianggap tidak dapat membawa hadirat Tuhan atau tidak dapat membawa sukacita di dalam ibadah. Dialog diadakan Sabtu 12 November jam 7 malam on-site di gereja. Akan mengupas apa sih esensi ibadah, untuk apa, dan bagaimana. Dengan tema Heart of Worship. Akan disampaikan oleh Guru Injil Christine Logo. Ayo, mari anak muda, join us. Informasi terakhir yang kami sampaikan adalah rapat kerja GKBJ Cengkareng dengan POS. Dilaksanakan Sabtu tanggal 19 November 2022. Hari Sabtu pukul 9 pagi sampai selesai di GKBJ Cengkareng. Diharapkan setiap departemen mempersiapkan laporan yang akan diperlukan. Sekian informasi warta kita. Selamat menikmati hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati kita, itu warta kita untuk minggu ini. Saya serahkan kepada Saudara Silio. Bapak Ibu, ada tambahan bahwa sejak mulai minggu ini live streaming dari gereja kita sudah tidak diadakan. Tapi untuk ibadah kita tetap rekam dan akan diupload mungkin siang nanti. Jadi bagi Bapak Ibu yang biasa mengikuti live streaming pukul 7, kami tidak mengadakan lagi, tapi ibadah tetap kita rekam dan akan diupload siang nanti. Terima kasih. Juga mengingatkan bahwa beberapa hari belakangan COVID terus meningkat. Harap Bapak Ibu terus menjaga kesehatan, terus ikuti protokol kesehatan, jangan lupa maskernya dipakai, cuci tangan yang bersih, dan jangan lalai. Terima kasih semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kasih Allah tak berkesudahan. Dan pulanglah, bawalah kasih Allah itu dan pancarkan kasih Allah dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Kita nyanyi dulu satu lagu, setelah itu baru kita saling berjabat tangan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamat hari Minggu semuanya, sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu buat Bapak Ibu semua. Setiap pagi rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia
selamanya. Selamat hari Minggu, happy Sunday semua. Tuhan Yesus memberkati.